يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk pengisian lepas waktu subuh, insyaallah. Untuk sambungan yang dah nak habis ni, surah Al-Fatihah, tafsiran kitab tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insyaallah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
InsyaAllah mohon sahabat-sahabat share kuliah pagi ni sebentar. InsyaAllah kita share terus surah Al-Fatihah yang muka surat 91 insyaAllah. Sambungan ayat walad dolin, iaitu orang yang sesat yang last kali, ya, walad dolin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga dalam ayat lain Tuhan sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Penerangan terus walad dolin. Kemudian kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu, yakni wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah ataupun petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim, yakni yang berdegil dengan keingkarannya. Surah Al-Qasas ayat 50. Nak menerangkan lagi bab sesat, ya. Fa in lam yastajibu lak, wahai Muhammad, kalau manusia tidak menyahut seruan kamu ajar orang tidak ikut, kamu panggil orang tidak sahut. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, kamu kena reti bahawa orang ini sedang menurut hawa nafsunya. Bila manusia tidak ikut kamu, pusinglah ikut mana pun. Dia terpaksa mengaku bahawa dia memang sedang ikut hawa nafsunya. Ya, macam mana kita dakwah pun dia takkan terima pasal dia terus mengikut hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Soalnya siapa lagi wahai Muhammad? Cuba beritahu kepada aku. Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad beritahu, kata Tok Guru Royak. Dia kalau beritahu Allah, kalau ada orang yang lebih sesat yang berbanding orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa mendapat hidayah kepada Allah. Nabi diminta Allah Ta'ala beritahu kalau ada orang yang lebih sesat berbanding orang yang mengikut hawa nafsunya. Confirm yang ikut nafsunya memang tidak jadi, iaitu sesat, berbeza dengan yang mendapat hidayah daripada Allah. Bila ada orang tidak ikut kamu, sudah tentu dia ikut nafsunya. Dan orang yang ikut nafsu ini, sudah tentulah dia orang yang sesat. Hendak cari orang yang lebih sesat daripada orang yang ikut nafsunya, memang tidak ada. Memang confirm yang sesat tu itulah yang ikut nafsunya. Yang ikut petunjuk, insya-Allah, alhamdulillah, pasti lurus benar ke jalannya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ini kaedah Allah, ini kaedah aku, bahawa aku tidak
tidak beri hidayah kepada orang yang zalim. Sama ada zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri. Maksudnya, sekarang ni, kata Tok Guru Law ni, timbul masalah dalam surat khabar. Gege ni apa? Heboh. Sebut berkenaan golongan sesat. Golongan sesat ataupun puak-puak sesat di Malaysia ini. Khabarnya disenaraikan sebanyak 20 atau 50 golongan sesat. Ini semua kalau hendak disenaraikan bukannya kira 50, malah beratus ribu lah bilangan golongan sesat ini. Hendak tahu atau sesat atau tidak, caranya mudah sahaja. Ikut Nabi Muhammad ataupun tidak. Yang ikut Nabi Muhammad sudah tentu tidak sesat. Manakala yang tidak ikut Nabi Muhammad, sudah tentu mereka sesat. Hendak bubuh nama Arkam ataupun nama apapun, ikutlah. Nama tidak jadi masalah. Yang pentingnya dasar kerja yang dibuat ini ikut Nabi Muhammad ataupun tidak. Nak cek, nak list down, nak betulkan yang mana sesat, tak sesat. Nak confirmkan yang ikut Nabi Muhammad tidak akan sesat, confirm. Kalau ikut Nabi Muhammad, maka ia betul bahawa walaupun seluruh dunia kata salah. Jika tidak ikut Nabi Muhammad SAW, maka ia tetap salah walaupun majoriti semua manusia kata betul. Ini perangai manusia zaman sekarang. Ya. Asasnya mudah sahaja. Tidak perlu kita bingung, kelu dan berpusing-pusing. Ikut Nabi Muhammad, maka ianya betul. Jika tidak ikut Nabi Muhammad, maka ianya salah. Siapa dia yang royak, beritahu. Tuhan yang royak. Tuhan yang beritahu. Dia kata bagaimana? Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, kalau orang tidak dengar kata kamu, tidak ikut kamu, tidak sahut seruan kamu, maka artinya dia sahut seruan nafsu. Dan orang yang ikut nafsu mereka adalah golongan sesat. Kita nak kata mereka ini golongan sesat, puak sesat, parti sesat, kerajaan sesat atau orang sesat. Katalah apa-apa pun. Yang pentingnya mereka ini memang sesat. Sesat ini artinya apa? Sesat ini artinya kita tidak jumpa apa yang kita cari. Itulah makna sesat. Kata Tok Guru, aduhai kaweh, sesatlah kemarin, tidak boleh balik. Kerana apa? Tidak boleh balik sebab dia tidak jumpa, cari jalan keluar. Tubik kata dia. Nak cari jalan keluar tu tak jumpa. Tu dimaksudkan sesat. Masuk ke dalam pasar, sesatlah. Kaweh tidak jumpa cari tempat yang jual kain batik. Sesat tidak jumpa jalan. Itu dipanggil sesat. Orang pergi ke Mekah, mereka masuk ke dalam masjid Mekah, Masjidil Haram, yang pintunya beratus, tidak balik 2-3 hari sebab sesat. Begitulah juga manusia. Manusia sekarang ni, kata Tok Guru, manusia lah ni sesat. Kerana apa mereka sesat? Kerana di akhirat kelak tidak jumpa cari syurga. Yang dijumpainya adalah neraka. Allah, tuan-tuan. Tu. Orang sibuk dapat senang dapat syurga, dia sibuk cari tak keluar-keluar dengan bab neraka. Itu pun dipanggil sesat. Begitulah juga manusia. Manusia lah ni, kata Tok Guru, manusia sekarang ni sesat. Ya. Jadi kerana apa mereka sesat?
kerana tidak ikut pemandu yang sebenarnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniaga tidak ikut cara Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Berpolitik tidak ikut cara Nabi Muhammad juga adalah sesat. Itu nak dikonfirmkan. Ya. Dia tahu Nabi itu betul, tapi tak nak ikut. Dah tahu dah Nabi ajar, ada Quran, ada hadis. Semuanya Nabi tunjuk. Semuanya dah didokumentedkan. Maksudnya kena renung apa yang Nabi bawa. Ya. Sebab tu Nabi sebagai pemandu yang sebenarnya di dunia ini. Kerana tidak ikut pemandu yang sebenar, iaitu sesat dia. Kerana tidak ikut driver atau pemandu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Berniaga tidak ikut cara Nabi, contohnya, itu dipanggil sesat. Nabi berniaga juga, tapi dengan petunjuk Allah Ta'ala, halal sehalal-halalnya. Berpolitik tidak ikut cara Nabi Muhammad SAW juga dianggap sesat. Tak dia ikut Nabi. Nabi dah ajar, nak tunjuk dah. Siap cukup dengan tentera dan macam-macam. Bab politik. Bawa perempuan ke mana-mana menaiki motor atau kereta tanpa nikah. Ini orang panggil orang sesat belaka. Orang ini sesat kerana apa? Kerana dia duduk dekat dengan perempuan. Dia tidak ikut ajaran Nabi Muhammad. Menikahnya tidak, ijab kabul pun tidak, mas kahwin pun tidak ada. Maka ini dipanggil golongan sesat. Kerana apa? Kerana tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW dalam semua perbuatannya. Itu pun diertikan sesat. Saya ulang balik. Bawa perempuan ke mana-mana menaiki motor atau kereta tanpa nikah. Ini orang panggil orang sesat belaka. Orang ini sesat kerana apa? Kerana dia duduk dekat dengan perempuan. Dia tidak ikut ajaran Nabi Muhammad. Menikahnya pun tidak. Ijab kabul pun tidak. Mas kahwin pun tidak ada. Maka ini dipanggil golongan sesat. Kerana apa? Kerana tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua dalam perbuatannya. Sebab itu orang yang mengatakan agama lain dan politik lain, itu adalah golongan sesat. Ya, dia tak boleh masukkan agama dalam politik. Itu confirm sesat. Kerana apa? Cuba kita fikir, apabila dia kata agama lain dan politik lain, bermakna agama dia hanyalah setakat sembahyang dan puasa. Ketika dia sembahyang, dia dapat pahala, dan ketika dia tidak sembahyang, dia berdosa. Bagi mereka, sembahyang ini adalah agama. Bila ada orang dapat buat perkara agama, mereka dapat pahala. Dan kalau tidak buat perkara agama, mereka dapat dosa. Politik yang berkaitan dengan pentadbiran negeri, keuangan negara, sosial negara dikatakan tidak agama. Ini kesilapan besar. Walhal itu semua ada pemandunya. Ya, agama itulah yang memandunya. Waktu kita berpolitik, waktu kita mentadbir, waktu menjaga keuangan negara, waktu sosial negara. Baik, kata guru, kahwin tak tanya demo. Kalau perkara ini bukannya agama, kalau kahwin curi tidak berdosa kah? Kalau apa tidak, kerana apa tidak berdosa? Kerana ini ekonomi. Tu kata Tok Guru. Ya, kalau tak nak pakai agama, waktu dalam ekonomi, ya, mencuri duit tak berdosa. Kahwin curi dari akaun orang. Sekarang ni ramai orang curi dari dalam akaun. Tidak berdosa kah? Kerana apa nak berdosa? Sebab ini berkaitan dengan ekonomi. Pitih emas bukannya urusan agama.
Demo sendiri yang kata agama lain, politik lain. Tak boleh asing sebenarnya. Ya, semuanya berkaitan dengan agama. Dalam akaun ada bab amanah, bab jujur, semuanya ada. Kalau tidak, memang akan sama-sama mencuri antara sama satu dengan lain. Dalam bank akan berlaku. Masalah kewangan ini adalah masalah politik. Takbir negeri, takbir orang, hendak tambah ekonomi. Baru saja hendak kukuhkan akaun, kita sudah pergi curi sana, curi sini dan tipu sana, tipu sini. Kita jadi ketua syarikat, manager syarikat atau jadi partner orang, kita buat kira-kira maka duit dalam akaun orang itu kita masukkan ke dalam akaun kita belaka. Tidak berdosakah? Kata tu guru. Kerana apa tidak berdosa? Kerana ini urusan kewangan atau urusan kewangan, bukannya asal masalah agama. Berzina tidak berdosa juga. Kerana apa tidak berdosa? Kerana itu bukan masalah agama. Ia adalah masalah sosial. Masalah sosial ataupun masalah ekonomi bukannya masalah agama. Tidak berdosa belaka. Kena renung bab-bab tu. Inilah jalan yang menyebabkan orang Melayu yang kukuh agamanya itu jadi terlibat habis dengan dosa. Itu dan ini. Kata Tok Guru Gutu Guni. Kerana benda agama yang terang-terang melibatkan bab dosa pahala sudah tidak jadi agama. Maka yang sendirinya orang Melayu sekarang ini ramai yang minum arak. 50 tahun dahulu hendak cari orang Melayu minum arak, tidak ada. Orang Melayu lah ni, kata Tok Guru, yang sekarang ni ramai yang berzina, rasuah seks dan lain-lain kerana masuk ajaran sesat, iaitu ajaran agama lain, politik lain. Yang tidak amal ajaran Islam sebenar akan susah hendak jumpa syurga. Dia akan jumpa benda lain lah, iaitu jumpa neraka. Jumpa neraka ini tidak ada orang yang mahu. Kalau masuk juga sudah tentu sah dia adalah orang sesat. Serupa kita duduk di Masjid Mekah, Masjidil Haram. Tentulah tidak ada orang yang tidak mahu balik ke rumah. Tiba-tiba dia tidak jumpa jalan balik. Kerana apa tidak jumpa jalan balik? Kerana dia sesat. Begitu juga di atas dunia ini. Semua orang hendak ke syurga belaka. Tidak ada orang yang gila hendak masuk ke neraka. Tetapi sampai di akhirat masuk juga mereka ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana sesat. Di atas dunia hari ini demo tidak cari pemandu syurga. Demo tidak cari orang yang boleh memimpin demo ke syurga. Dan orang yang boleh bawa kita ke syurga hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini kita kena faham molek. Orang hendak kata apa, katalah. Tetapi menurut ilmu Tuhan, dia ajar kita begitu. Sebab itulah ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, minta maaflah, janganlah beri aku lalu ikut jalan orang yang engkau marah, iaitu orang alim tetapi tidak pakai ilmu dia. Sesat terus. Waladdallin. Tidak mahu juga lalu ikut jalan orang yang sesat. Maknanya, jalan orang yang tidak belajar langsung, hidup atas muka dunia ini, dia buat suka hati, suka cara dia. Orang mengajar dia tidak dengar, orang buat kursus dia tidak pergi, orang buat ceramah dia tidak pergi, khutbah Jumaat dia tidak dengar, ketika solat Jumaat dia tidur sahaja.
Ini semua akan membawa kita ke dalam kesesatan. Jadi para hadirin semua, kata Tok Guru, golongan sesat ini bukan setakat 20 atau bukan setakat 50 golongan. Terlalu banyak. Tetapi asas semua sekali, mereka tidak ikut ajaran Islam, iaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Tok Guru, satu lagi, di hujung Fatihah itu kita disunatkan baca amin. Kalimah amin ini bukannya ayat dalam surah Al-Fatihah. Amin ini adalah sebutan yang molek kita sebut setiap kali apabila kita berdoa. Dalam surah Al-Fatihah sendiri pun ada doa. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa kita. Ya, inilah doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bukan doa. Itu pujian kepada Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim. Ini pun bukan doa lagi. Itu pujian kepada Tuhan. Maliki Yaumiddin. Juga bukan doa lagi. Itu pujian kepada Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun bukan doa lagi. Tetapi doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa ini kerana kita menunaikan solat. Sembahyang adalah sebutan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab yang juga disebut solat. As-salatu lughatan du'a. Perkataan sembahyang dan perkataan solat itu asalnya daripada doa. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan beri hidayah. Rezeki pula kita tidak minta pun, kerana kalau rezeki saja Tuhan beri tanpa hidayah, maka rezeki itu akan jadi bahan bakar api kita besok di neraka. Kalau Tuhan beri kepada kita anak-anak yang kaya raya, bijak-bijak, saintis, ahli teknologi dan pitih banyak, tetapi tidak ada hidayah, maka anak itu akan jadi lawan kita apabila kita balik ke akhirat kelak. Berilah apa saja pun, kalau tidak diiringkan dengan hidayah, maka segala-galanya akan memusnahkan kita. Jadi oleh yang demikian, kita minta satu saja yang paling besar, iaitu hidayah. Selepas itu, dengan hidayah itu, harta kita insya-Allah halal, anak pun anak soleh, pangkat pun pangkat yang menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Inilah benda yang kita kena perhati. Ada satu cerita masyhur di India. Orang India ini banyak cerita berlaku, atau tidak tahulah, kata Tok Guru. Cerita ini ada tertulis di dalam buku-buku. Seorang raja menang dalam satu peperangan. Dia berasa seronok balik ke istana. Ramai orang datang, hamba sahaya pun datang juga. Dia kata, mintalah apa saja hari ini kerana aku gembira sangat dalam mengalahkan musuh. Orang itu minta duit, orang ini minta benda itu, orang itu minta benda ini. Tapi seorang hamba dia orang panggil gundik. Dia senyap. Dia tidak kata apa-apa. Raja kata, kamu bagaimana? Orang lain minta, aku dah beri belaka. Kamu seorang saja yang senyap kerana tidak minta. Dia kata, tuanku, Patik tidak mahu duit dan Patik juga tidak mahu pangkat. Patik hendakkan tubuh tuanku sendiri. Apakah dapat batang tubuh tuanku sendiri menjadi suami Patik? Maka segala-galanya di bawah tuanku menjadi milik Patik. Para hadirin semua, kefahaman macam inilah yang menyebabkan orang zaman dahulu faham, mulut mereka tidak berhenti membaca Al-Quran. Salah fish. Sambung balik tadi.
Wa kullul ladzina fawqa turabi turab. Sebanyak mana benda di atas muka bumi ini tanah liat yang keras belaka. Begitulah kita minta kepada Allah Ta'ala. Segala apa yang kita minta hanyalah minta hidayah. Mengikut ayat ini, harta kita tidak minta. Kerana kalau minta harta saja tetapi tidak disertakan dengan hidayah, tidak ada gunanya harta tersebut. Minta pangkat, harta, anak, sihat dan afiat, semuanya tidak pakai berguna juga. Belaka. Jika tidak disertai dengan hidayah kepada Allah yang kita panggil berkat dan sebagainya. Itu pentingnya hidayah. Ya. Yang lain tu kemudian, yang utamanya hidayah, yang lain tu akan jadi follow dia. Itulah kesimpulan dalam ayat surah Al-Fatihah ini. Ada satu perkara lagi, bila kita baca Al-Quran dalam sembahyang atau luar sembahyang, maka kita akan dapat pahala. Tiap-tiap huruf yang tubik keluar, ya, daripada mulut kita bukannya satu pahala tetapi 10 pahala. Katakanlah perkataan bismillah. Bismi itu tulis ba, sin, ya, dan mim. 3 huruf. Kita sebut bismi saja. Tidak termasuk perkataan Allah lagi. Maka kita sudah dapat 30 pahala. Ba 10 pahala, sin 10 pahala, mim 10 pahala, kata Tok Guru. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Pahala ini kalau kita bandingkan dengan ringgit, ba 10 ringgit, sin 10 ringgit, kata Tok Guru, mim 10 ringgit. Sekali sebut bismillah, bismi saja, tidak termasuk perkataan Allah, tidak termasukkan Ar-Rahman lagi, kita sudah dapat 30 ringgit. Itu kalau kita kira so huruf itu 10 ringgit. Tetapi kalau kita baca, kalau kita kata so huruf tu 1000 atau 1 juta, sebut saja bismi, kita akan dapat 3 juta. Tu dikira Tuan Guru pahala dalam perkataan bahasa ayat Al-Quran. Kata Tok Guru, para hadirin semua, kefahaman macam inilah, ya, kefahaman macam inilah yang menyebabkan orang zaman dulu faham. Mulut mereka tidak berhenti daripada membaca Al-Quran. 10 sebelum sembahyang, selepas sembahyang mereka membaca Al-Quran. Ketika duduk tercongak menjual, tunggu orang datang beli barang, mereka membaca Al-Quran. Di kebun ketika bubuh baja di pokok dan kutip sayur, mereka membaca Al-Quran. Ketika menunggu di dalam kereta pun mereka membaca Al-Quran. Kata Tok Guru, para hadirin semua, kecek atau bercakap dengan orang yang belajar caranya lain. Bercakap dengan orang kampung pula caranya yang lain. Sebab cara orang kampung berfikir berbanding dengan orang yang belajar banyak bezanya. Jadi kalau kita hendak berdialog, berdiskusi atau bermuzakarah, maka lebih baik kita bermuzakarah atau bertukar fikiran dengan orang yang belajar. Kita ini Tuhan beri ilmu dan dia pun Tuhan beri ilmu. Keadaan ini mudah bagi kita hendak berbincang. Tetapi dengan orang kampung, kalau kita hendak royak, beritahu begitu begini, belum tentu lagi dia reti. Ya ataupun tidak kita kata. Beginilah pakcik, jemputlah naik ke dalam rumah, kita minum teh cawan dulu. Selepas itu kita bincang semula. Dia kata, dia datang hendak minta supaya beri anak dia kerja. Tok Guru minta ambillah anak hamba beri kerja. Kerja apa pakcik? Tidak ada kerja lain pun.
jadi wakil rakyat pun tidak mengapa. Wakil rakyat. Jadi kita hendak ajak diskusi macam mana. Beginilah, pak cik jemput naik ke rumah, kita minum teh secawan, ambillah duit RM30, ini buat tambang bas. Inilah cara bincang dengan orang yang tidak belajar. Kita tutup segera. Allah Ta'ala pun begitu juga. Apabila malaikat kemukakan satu pandangan dan pandangan itu terlalu jauh perbezaannya dengan rancangan asal Tuhan, maka Tuhan kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kami tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ini menceritakan bab ilmu, bab kelebihan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku reti benda yang kamu tidak reti. Betul lah. Allah yang maha mengetahui. Malaikat takat tu saja. Kerana apa Tuhan cakap begitu? Kerana malaikat kata, Tuhan tidak usah jadikan Adam sebagai khalifah, tetapi lantiklah kami. Kami sudah lama zikir kepadamu. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Sudah lama kami ini mengetik, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, pada pandangan malaikat, beginilah yang paling layak. Yang paling layak jadi khalifah. Tuhan kata, aku hendak cipta orang. Orang ini jenisnya ada bersifat malaikat pun ada, dan bersifat iblis pun juga ada. Kalau yang jenis zikir selalu, sebagaimana dia boleh uruskan masalah, bagaimana dia boleh uruskan masalah manusia. Manusia ini ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang rasuah. Ada juga orang besar yang berzina sampai dapat anak kemudian heboh sehingga semua orang tahu. Jadi kalau biarkan kepada malaikat, dia hendak kata bagaimana. Oleh yang demikian, kerana orang yang hendak jadi pemimpin manusia, mereka mestilah adalah daripada jenis manusia juga. Mereka mesti reti hakikat jahat dan mesti reti hakikat baik. Jadi kesimpulannya, orang yang jenis zikir setiap masa di surau dan melepak di surau, orang begini tidak layak memimpin manusia. Memimpin manusia ini sepatutnya time zikir, kita zikir, time buat kerja, kita buat kerja. Barulah kita ada pengeseran dengan manusia semasa kita membuat kerja. Kata Tok Guru lagi, contohnya semasa meniaga, kita berjumpa dengan orang berjanji bayar. Memangnya dia bayar sungguh. Setengah orang itu ada yang ambil barang kita dan janji hendak bayar esok, memang dia bayar sungguh. Sesetengahnya pula ambil barang kita harga beribu-ribu, gaib, hilang, pergi tak tahu ke mana. Orang yang berperangai begini, dia kena berdepan dengan orang juga. Kalau beri kepada malaikat menjaga dunia ini, dia hendak buat macam mana? Hendak berjual beli macam mana? Dia bukannya jenis berjual beli, hendak bayar hutang.
Bukannya jenis berhutang sebab dia adalah malaikat. Hendak khianat, dia bukan jenis khianat. Ni. Jadi oleh demikian, kata Tok Guru, dengan semata-mata kamu duduk zikir, semata-mata kamu selalu sembahyang kepada Allah dan selalu tasbih kepada Allah, maka kamu tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi manusia. Jadi kita sekarang ini pun digalakkan, supaya sampai waktu zikir, kita zikir, time sembahyang, kita sembahyang, sampai time berniaga, kita berniaga. Sampai time berperang, kita berperang. Time berkahwin, kita berkahwin. Sampai bercerai, kita bercerai juga. Sampai time bertumbuk, kita bertumbuk, kata Tok Guru. Barulah orang itu dipanggil sebagai orang. Jadi kalau pemimpin orang itu jenis orang, maka mudah diuruskan. Alhamdulillah, kita ini jadi orang. Malaikat pun tidak jadi, syaitan pun tidak. InsyaAllah kita berurusan dengan orang serupa yang Tuhan hendak. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman ini, bukannya malaikat. Alhamdulillah, Nabi kita ialah orang supaya kita boleh mengenali dan menirunya. Inilah kelebihan agama Islam kita. Agama kita ketuanya adalah Nabi Muhammad. Baginda beristeri dan mempunyai anak. Apabila isterinya minta cerai, Nabi kata boleh. Tapi setelah baginda syarah memberi penerangan, akhirnya mereka tidak jadi bercerai. Jika orang melawan, baginda akan melawan balik. Tetapi jikalau orang tidak melawan, maka baginda tidak akan memulakan sebarang perlawanan. Kita sekarang kena beritahu juga, masa zikir kena zikir, masa sembahyang kita sembahyang. Bila berjual beli, kita berjual beli. Bila berpolitik, kita berpolitik. Orang memerintah negeri kita, memerintah negeri. Orang berperang, kita berperang. Barulah kita ini menjadi orang sebagaimana yang Allah Ta'ala hendak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Habis dah, ya. Ini yang kita baca tafsiran surah Al-Fatihah daripada tulisan Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Habis satu surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung surah yang lain, tafsiran yang lain daripada Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kami sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsanna wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri amrina wa hdi wajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawasanna biziwaj jabaru wa tasamna bimalakut hallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syawun fil arwala fis samai wa sami'u alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka
وجلت نارك وتقدست أسماؤك ولئنا غير اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيب وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi untuk hari ini. Kita jumpa sebelum maghrib insyaAllah. Kuliah di Surau Balakong Kasawari insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.